salah seorang pengikut Nabi Allah Musa, dan dia jugalah orang yang sama jadi peneman Nabi Musa waktu mencari Nabi Allah Khidir. Siapa tu? Hak bawa bekas ada ikan tu kan, waktu cari Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Itulah dia. Ada yang menyebut dia ini seorang Nabi, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ialah cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia masih lagi keturunan Bani Israel, cicit Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Jadi bapa dia Nun, datuk dia Yufraim, dan Yufraim ni anak Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf ni anak beranak dengan Bani Israel yang lain lah. Baik. Sebab mereka ni masih keturunan yang sama. Cuma Nabi Musa ni dia keturunan Lewi. Adik-beradik Yusuf tu ada yang nama Lewi. Sebab Musa bin Imran bin Qahat bin Lewi. Musa ni cucu kepada Lewi, Yusha' cucu kepada Yusuf. Lewi dan Yusuf adik-beradik. Mereka masih lagi kaum kerabat yang dekat. Jadi bila minta petunjuk, apakah petunjuk daripada Tuhanmu wahai Musa? Musa tunjuk ke arah laut. Dan bila tunjuk ke arah laut, kawan ni pun naik atas kuda. Mungkin adalah kenderaan mereka beberapa ekor kuda. Kawan ni naik kuda terus pacu dengan laju masuk dalam laut. Pi sekerat, mari ombak derah, ombak besar pun lempak balik ke tepi. Dia pi pula tanya Nabi Musa, sekarang bagaimana Musa? Apa petunjuk Tuhanmu? Aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan kamu tidak akan didustakan. Musa tunjuk lagi ke arah laut, pi pula kawan ni. Pi, masuk dalam laut, mari ayak derah, lempak sekali lagi, 2 kali. Tanya lagi, wahai Musa, apa petunjuk Tuhanmu? Sesungguhnya aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan tidak didustakan. Pi kali yang ketiga, lempak lagi. Sekarang apa dia? Bila menghadapi saat ni lah. Kadang-kadang bila keadaan manusia tu tersepit, Allah memberi satu keluasan kepada mereka. Jadi waktu inilah datangnya wahyu daripada Allah agar Nabi Musa memukulkan tongkat dia ke arah laut. Jadi Nabi Musa pun pergi ke arah pantai, lalu melaksanakan arahan dan perintah daripada Allah, pukul laut tu. Jadi bila pukul laut tu terbelah dengan pukulan daripada tongkat tadi, sehingga kan belahan laut tu naik seolah-olah setinggi bukit dan gunung. Dan sebabnya kalau kita perhati, mungkin di sini ada kekeliruan. Tapi kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, mungkin kita memahami selepas laut tu dibelah apa yang terjadi. Sebab ada setengah orang ingat laut tu terbelah kira ada lorong. Ya, ada lorong, tapi mungkin ada orang ingat satu lorong saja. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain cerita, daripada pukulan tongkat Nabi Musa tu terhasil 11 lorong. Yang mana 12, minta maaf. 12 lorong, sesuai 12 lorong ni mengikut sibt. Apa dia sibt? Mengikut kabilah dan kaum Bani Israel tu. Yang ada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Yang terdiri daripada Syamun kan. Ada yang nama Lewi, ada yang nama Yahuza, ada yang nama Izakar, ada nama Zebulun, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Jad, ada Ashir, ada Dan, Naftali, 12. Jadi mereka ni akan menggunakan lorong ni mengikut sib, mengikut bani dan kaum masing-masing, mengikut 12 lorong tadi. Dan bila mereka diarahkan oleh Nabi Musa untuk melalui lorong masing-masing, mereka mula bergerak. Jadi bila mereka bergerak ni, apa lagi yang disebutkan dalam tafsir? Nak habaknya di sini, Allah masih lagi memberikan rahmat pada mereka. Jadi hari inilah contoh, kalau kita boleh buat benda yang sama. Contoh, bila kita buat benda sama, katakan ni, bila laut tu terbelah, mesti tanah yang paling bawah tu akan berayak lagi kan? Akan basah. Tapi satu lagi Allah beri kemudahan dan keselesaan kepada mereka, rujuk surah Taha ayat 77. Fadrib lahum tariqan.
Boleh teruskan ke? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darkan wa la tashqa. Baik. Jadikanlah laluan bagi mereka itu kering. Dalam laut tu keadaan dia tu tak basah, tak lembab. Jadi bila saja terbelah laut tu, tanah paling bawah laut tu hak mereka nak lalu tu, Allah perintahkan angin, bagi angin lalu menyebabkan tanah tu kering untuk memudahkan urusan mereka bergerak dan berjalan. Cuba bayangkan kalau kita kata betul-betul boleh buat benda yang hampir sama, tapi hak kita buat tu macam kita pi lepas musim-musim kemarau, lepas musim-musim boh kan, bila kita nak pi tangkap ikan tu kan, bila kita kuak air tu pun dia masih apa? Basah, lembab. Apatah lagi kalau nak berjalan confirm lecak. Jadi bila lecak ni melambatkan. Jadi nak memudahkan tu antara anugerah Allah. Kemudian apa yang Allah buat? La takhafu darkan wa la tashqa. Dan janganlah sesekali, apa dia? Kamu takut kamu tu dapat disusuli dan dijejaki oleh mereka. Dua benda. Lepas pada kering tu Allah bagi tahu, jangan kamu takut yang menyebabkan takut kamu ni, kan dan Firaun tangkap, kan dan Firaun jejak kita, tak payah takut isu tu. Wala tashqa. Dan jangan sesekali kamu rasa kan sampai tengah jalan laut tangkuk balik kan, kita lemah juga. Jadi jangan takut kamu akan dilemaskan oleh Allah daripada hasil belahan laut tu. Maksudnya Allah selamatkan mereka dengan dikeringkan laluan tadi. Firaun pun tak ada kejar, laut tu pun insya-Allah tak bertangkuk balik sewaktu mereka lalu. Dan yang lebih hebat diceritakan dalam tafsir, antara belahan-belahan tadi, maksudnya kalau saya ni satu kumpulan, sahabat kita ada satu kumpulan lain. Jadi Allah menjadikan antara celah-celah belahan tu seperti umpama cermin atau jendela yang terbuka. Macam nampak tingkap. Seolah-olah bila kita lalu, kita boleh nampak adik-beradik kita belah sana pun lalu juga sama seperti kita, untuk menghilangkan gusar dan gelisah. Takut bila tak ada benda tu, kan kita takut dia berasa lagu ni, kan aku seorang saja selamat, saudara kita tertinggal ke, saudara kita terlekat ke, saudara kita tak ada lepas ke, saudara kita kena tangkap, jadi tak tahu. Jadi Allah buat seolah-olah di antara celah-celah tadi, seolah-olah ada cerminan ataupun tingkap yang kita boleh tengok, oh selamat semua, alhamdulillah. Okey. Bila saja semua dah sampai, maka semua selamat berada di seberang sana. Ni laut ni, bukan kata sungai, bukan kata tasik. Mungkin kita boleh agak sejauh mana nak berjalan ni, kalau betul-betul laut kena belah. Kalau kita nak berjalan kan, jalan ni. Jadi bila selamat, alhamdulillah, selamatlah sampai di sana. Bilalah selamat sampai di sana, barulah Firaun tu baru sampai. Kawan tu selamat dah belah sana, Firaun dengan tentera dia baru sampai. Terkejutlah Firaun tak? Bila Firaun tengok, dia berasa takut. Firaun pun reti takut juga. Dia berasa ngeri. Dan buat pertama kalinya dia kurung niat dia. Dia seolah mau batalkan niat dia, tak mau teruskan pi menjejaki Bani Israel, dia nak patah balik. Tapi kenapa dia tak boleh patah balik? Sebab janji Tuhan itu pasti, dan waktu itu doa Nabi Musa telah dimakbulkan oleh Allah. Apa yang terjadi pasti akan terjadi. Yang asal dia nak balik, yang asal dia nak U-turn tadi, pasal apa dia masuk juga dalam tu. Di sinilah dikisahkan bahawa waktu tu Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang dengan kuda dia. Dan kuda Jibril ini dikatakan amat menarik. Jadi lagu mana yang Firaun asalnya tak mau, tiba-tiba mau. Jadi kuda Jibril ni pi duk tepi, menarik dan memikat hati kuda hak Firaun naik tu. Seolah sama-sama cerita kuda pula ni, bukan cerita orang. Jadi kuda hak Jibril naik tu seolah mai kita pi ya. Tu saya cakap lah, seolah nak bagi habaq mudah. Jadi kuda Firaun ni tertarik, jadi ikut. Bahkan bukan kuda Firaun, kuda lain pun ikut sekali. Jadi tujuan kuda tu nak menarik perhatian supaya masuk dalam laut tu. Jadi mau tak mau, tuan tu duduk atas kuda, dia kena pergi sekali dengan kuda lah.
Jadi masuklah Fir'aun, masuklah tentera dia, sampai Allah utuskan pula seorang lagi, iaitu malaikat Mikail, hak bahagian last. Nak check, kita panggil apa? Undercover lah tak? Nak tengok, biar confirm, habis semua masuk. Yang jadi kepala tu, siapa? Jibril, hak ni check. Ni ada lagi, hak ni ada lagi, biar habis. Lalu diikuti dan disusuli oleh malaikat Mikail. Jadi bila dah masuk semua tu, yang terakhir masuk, hak depan sekali tu hampir nak sampai, maka berlakulah, kita sambung ayat tu apa dia? Hatta idza adrakahul gharaq. Maka janji Allah itu pasti akan berlaku, ditangkupkan balik, dicantumkan balik air laut yang terbelah daripada mukjizat tongkat Nabi Musa tadi. Bila dah tangkup balik, jadi asal. Bila jadi asal, duduk tengah-tengah laut ramai-ramai tu, tak boleh nak buat apa dah lah. Maka mereka terpaksa pula berhempas pulas, bergeluk, berjuang dengan maut masing-masing. Laut yang besar, ombak yang deras apa tu, mengumbang ambing mereka, membolak balik mereka, sehingga masing-masing menemui ajal dalam keadaan berhadapan dengan laknat dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk siapa? Fir'aun sendiri. Jadi yang Allah cerita di sini, hatta sehingga iza adrakahul gharaq, ketika sampai Fir'aun tu dalam keadaan hampir tenggelam. Waktu ni boleh kita kata waktu sakarat dia lah, waktu sakarat maut dia. Dia insaf masa ni, insaf sungguh lah. Sebab Allah informasikan kepada kita kalam yang dia sebut ni. Qala, Fir'aun kata apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sekarang barulah aku percaya dan aku beriman bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani dan dipercayai kepadanya oleh Bani Israel tadi. Maksudnya hak Nabi Musa percaya dan beriman, hak Nabi Harun percaya dan beriman, hak Bani Israel percaya beriman tu, itulah Tuhan yang sebenar. Tapi penyesalan dia ni sudah tidak berguna lagi. Pun begitu, masih ada lagi perbahasan. Adakah ada lagi orang nak query lah, seolah-olah dah dia sempat beriman, sempat bertaubat, adakah Allah akan mengampunkan dosa Fir'aun? Dah dia sedar diri dah, insaf dah. Patuh seolah-olah ucapan dia tu tidak ada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan, iaitu Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Seolah-olah tu lafaz keimanan dia percaya pada Allah. Adakah dia akan diampunkan? Baik. Sekarang persoalan dia, ucapan yang dia ucap ini adalah datang daripada hati atau memang daripada bibir mulut dia? Maksud dia duk lemah-lemah tu, adakah daripada hati dia ataupun dia sebut sekarang aku beriman, aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel? Baik. Ada satu hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia untuk kita hubungkan dengan suasana dan keadaan ni. Dah orang duk tanya kan, adakah Tuhan akan ampunkan dia ke? Baik. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Yazid, daripada Yusuf bin Mahram, daripada Ibnu Abbas. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah membacakan ayat ni, ketika Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku percaya dan aku beriman bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang telah beriman kepadanya Banu Israel. Lalu ketika itu datang malaikat Jibril. Jadi Jibril kata apa dekat Nabi? Jibril kata, wahai Muhammad, sekiranya engkau dapat melihat keadaan aku pada waktu tu. Jibril habaq kat Nabi, kalaulah kamu dapat melihat keadaan aku pada waktu tu, aku buat apa?
Jibril sebut melalui hadis Nabi itu, aku ni ambil tanah liat daripada Laut Merah tu, dan aku cekah mulut Fir'aun ni, aku masukkan tanah liat dan sumbat tanah liat tu dalam mulut dia, untuk menghindari dia agar dia tak dapat rahmat Allah. Boleh faham tak? Maksudnya bila seorang tu nak mengucapkan sesuatu, kita tak mau bagi dia mengucapkan ucapan tu sehingga dia ni diampuni, dia ni dirahmati, kita ambil sesuatu sumbat mulut tu, biar doa lekat, tak boleh nak sebut apa. Pasti kamu akan dapati keadaan pada waktu tu sangat-sangat mengerikan. Itu gambaran melalui hadis Nabi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan keadaan Jibril yang cerita pada Nabi, yang mana Jibril ni ambil tanah liat daripada Laut Merah, cekah mulut Fir'aun, sumbat dan masukkan dalam tu. Okey, boleh faham tu tak? Baik. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang berserah diri. Serah diri sungguh lah. Wa ana minal muslimin, hak kita diucap hari ni pun dalam doa iftitah tu kan, wa ana minal muslimin, aku termasuk di kalangan orang muslim. Dia pun nak jadi muslim juga lah, Fir'aun. Baik.